Assalamualaikum. Selamat petang guys. Apa khabar? Saya tengah drive ni, kan, drive. Jadi kita live dalam kereta lah. Okey boleh live dalam kereta boleh Biasalah cari makan. Bawa balik daripada kandang lembu saya dekat Rembau kan. Okey lembu. Okey, share dulu. Tengah nak share juga ni. Bahaya ni. Sambil memandu ni main handphone ni bahaya. Tapi tak apalah kan, live sekejap boleh lah kot. Suara okey suara? Suara okey Test suara 1 2 3 1 2 3. Dengar. Okey, dengar. Suara clear. Saya nak share dulu. Kan? Share dulu. Settle. Nak hujan, cuaca pun nak hujan ni. Kan? Wow, lajunya. Dah 2000. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Salam. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua follower saya lah, dan haters yang ada ni, RBA yang ada ni kan. Terima kasih tunggu live saya ni. Jadi tak ada apa pun nak ajak korang menyembang je sambil aku memandu ni kan, ajak korang menyembang je. Cuma macam kita tahulah, hari ni Kerajaan Pakatan Harapan dekat Kedah dah tumbang. Dah tumbang. Dan memang dijangka pun Kedah ni memang tumbang. Dan ini juga membuktikan bahawa sebenarnya Anwar ni dah tak ada sokongan dah. Anwar Ibrahim dah tak ada sokongan dah. Sebab yang lompat ni, ahli PKR ni dah hilang sokongan dah ke atas Anwar Ibrahim. Jadi cerita-cerita Anwar nak jadi PM ni saya rasa dah boleh kita hentikan lah. Bukan kita, dah boleh lah Anwar Ibrahim hentikan. Sebab saya dapat info, wallahualam lah, betul tak betul saya tak tahulah. Tapi kuat yang mana info yang mengatakan bahawa berkemungkinan besar Selangor juga bakal tumbang. Kerajaan Pakatan Harapan Selangor juga bakal tumbang. Betul lah orang cakap tak mungkin lah, PKR banyak apa semua kan. Tapi kuat yang menyampaikan bahawa kerajaan Selangor juga akan tumbang. Dan dilaporkan mungkin menjelang sebelum Hari Raya Aidilfitri, ataupun pada Hari Raya Aidilfitri. Jadi ada dua kemungkinan. Begitu juga dengan Negeri Sembilan. Hujan dah. Begitu juga dengan Kerajaan Negeri Sembilan pun saya difahamkan pun macam tu juga. Situasinya lebih kurang sama, yang mana memungkinkan Kerajaan Pakatan Harapan Negeri Sembilan turut tumbang. Jadi guys, sebenarnya Pakatan Harapan dah tak ada value dah. Tak ada value. Dan orang tak kisah pun. Betul lah kan? Macam di Kedah hari ni, tengok bila Pakatan Harapan tumbang, rakyat bersorak, rakyat gembira kan? Orang-orang Kedah happy bila Kerajaan Pakatan Harapan di Kedah ni tumbang. Tak ada demonstrasi dah ni. Jadi sebenarnya ini mesej kepada mereka yang masih lagi menyokong Pakatan Harapan. Takkan korang tak nampak lagi apabila kerajaan Malaysia ni, Kerajaan Pakatan Harapan ni tumbang, rakyat gembira kan? Bila kerajaan negeri Johor, Pakatan Harapan tumbang, rakyat gembira. Begitu juga dengan Kedah hari ni, rakyat gembira. Dan selepas ini Selangor dan juga Negeri Sembilan, garanti rakyat gembira. Jadi ni semua ni isyarat untuk mana-mana yang masih tega menyokong Pakatan Harapan untuk berfikir dengan waras. Fikir dengan waras, sebab memang macam mana pun Pakatan Harapan tidak lagi boleh diterima oleh masyarakat Malaysia.
okey. Kan? Dah tak boleh terima dah. Masyarakat Malaysia dah tak boleh terima dah Pakatan Harapan ni. Begitu juga dengan Sabah. Saya tahu ada yang komen tadi, Sabah macam mana, semacam mana Sabah. Sabah ni pun lebih kurang macam tu juga. Situasi Sabah ni lebih kurang macam tu juga. Kan? Dan tak mustahil di Sabah juga parti warisan ni juga akan tumbang. Sebab apa? Sebab daripada awal pun kerajaan warisan Sabah ni dia buat rampasan kuasa. Sebab ada adun akan tumbang. Lain tak berapa nak okey ni, highway akan tumbang. Tak mustahil akan tumbang. Jadi bila perkara tu berlaku, saya harap rakyat jangan mudah terjebak dengan komen-komen propaganda yang disebarkan. Sebab sekarang ni mereka tengah menghasut. Mereka tengah menghasut rakyat tentang macam-macam cerita. Cerita tentang kerajaan membazirkan duit rakyat, bagi lantikan jawatan GLC, gaji menteri puluh-puluh ribu. Jadi mereka sekarang ni sedang menghasut untuk menanam kebencian rakyat kepada kerajaan hari ini. Mereka sedang menghasut rakyat untuk menolak kerajaan hari ini. Itu pasal mereka memainkan naratif yang sama. Kerajaan pintu belakang, pengkhianatan dan sebagainya. Tetapi realitinya hari ini rakyat sokong apa saja usaha untuk kita menyingkirkan Pakatan Harapan. Guys, saya bukan cakap pembangkang ni tak penting Saya bukan cakap Pakatan Harapan ni tak penting. Penting. Pakatan Harapan ni penting. Sebab kita perlu ada pembangkang untuk counter kerajaan. Tapi biarlah pembangkang yang berotak. Betul tak? Biar pembangkang yang ada otak. Jadi pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Pembangkang hari ni tak apa, teruskan. Teruskan, buat je kerja. Bangkang lah. Kalau ada yang tak betul, bangkang, bantah. Tak apa, kita support. Kita support pembangkang ni. Kalau ada benda yang kerajaan buat tak betul, bantah, kita akan support. Kita memang memerlukan pembangkang. Anwar Ibrahim sekarang ni dia jadi ketua pembangkang. Bagus. Memang itu layak pun. Betul tak? Kita tahu Anwar Ibrahim ni memang kerja dia layak sebagai ketua pembangkang. Dan kita sokong. Saya sendiri walaupun saya ni orang cakap berlawan dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, memang benci dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tapi saya cakap terus terang dengan semua yang ada ni, saya jujur diri saya. Saya suka Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang. Korang suka? Aku suka. So memang eloklah kalau Anwar Ibrahim ni jadi ketua pembangkang. Biar dia duduk dekat tempat pembangkang. Tak perlu duduk dalam kerajaan. Dia tak layak. Dia orang ni semua tak layak. Alhamdulillah lah babe. Mak Sabu dah bukan jadi Menteri Pertahanan. Khalid Samad, ya Allah. Alhamdulillah lah, bersyukur lah. Ling Wak Eng bukan jadi Menteri Kewangan. Betul tak? Bersyukur, kita bersyukur tau. Jadi itulah dia. Mungkin lah ni aku punya jangkaan. Tak tahulah betul tak betul. Aku pun tak minta korang percaya aku cakap. Cuma info-info yang aku dapat, begitulah. Menjelang raya ni ataupun hari raya, kerajaan Pakatan lain sangkut-sangkut. Amran Fan ni kepada Amran Fan lah, follower yang mana pengikuti Amran Fan. Amran Fan ni kalau dia gentle lah dia tunjuk muka macam saya lah. Betul tak? Dia keluar, dia tampil, dia buat pengakuan ini page dia punya. Betul tak? Kita minta Amran Fan buat macam gitu. Buat apa nak takut? Hari ni kita bercakap pasal kebenaran. Setakat hantar orang lain komen-komen, serang-serang saya. Serang peribadi saya ni tak lut lah. Tak lut, tahu tak tak lut? Saya ni kulit bawang. Pernah tengok bawang? Haters yang ada ni pernah tengok bawang? Bawang, kulit bawang tu kopek ada. Engkau buatlah macam mana pun tak boleh punya, tak lut punya. Ini berjuang dah lama dah. Macam-macam masang garam dah lalu dah. Macam-macam benda dah aku tempuh. Tak pernah goyang lah. Tak pernah koyak sikit pun lah. Boleh tengok video tu, Latifah Koya tu Anwar Ibrahim ni punyalah nak kacau saya punya mental. Saya nak bagi tahu dengan semua, nak kacau mental saya ni, nak bagi saya drop ni, berhenti daripada serang dia, berhenti daripada mendedahkan kelakuan moral Anwar Ibrahim ni. Latifah Koya masa tu bekas Putrajaya SPRM barua kepada Anwar Ibrahim. Ada video dia kat YouTube.
Dia pergi rumah saya, dia nak sita rumah saya. Awak bayangkan. Buka. Bayar. Kau cakap kan mata rabak pula. Dia pergi rumah saya, dia nak sita rumah saya. Ada video dalam YouTube. Pergilah tengok, type lah Gomor. Sita rumah Gomor. Pergilah. Ada dalam YouTube. Tahap macam tu sekali dia orang buat kat saya. Ada aku kisah? Ada aku takut? Ada aku berhenti berjuang? Sorry lah. Ini kepada budak-budak yang baru nak up ni, kepada cicak-cicak mengkarung ni semua ni, bukan level saya lah. Anwar Ibrahim pun saya lawan. Apa tak lagi cicak-cicak mengkarung ni, bukan level saya nak layan korang ni semua ni. Kan? Sebab apa? Kita pegang pada prinsip perjuangan. Hari ni pegang prinsip perjuangan. Kita berjuang untuk apa? Kan? Hari ni kenapa? Hari ni saya live. Kenapa saya bercakap dalam live saya? Sebab apa? Saya nak sedarkan rakyat. So kepada Amran fan ni, kalau tengok ni, tunjuklah muka, tampil lah, mengaku. Saya Amran fan, saya lah pemilik. Page ni saya punya. Betul tak? Gentle lah. Ini betina mana di AP tampil. Tak payahlah. Kan? Saya sekarang ni, mana-mana yang dah ikut saya lama tahu, tugas saya ni memang saya kena bercakap. Saya kena sedarkan orang Melayu. Saya kena terus bercakap untuk menyedarkan orang Melayu. Sebab ini kerja saya. Kalau saya tak buat, siapa nak buat? Dan selama ni saya bercakap benda yang sama. Kadang-kadang aku tengok balik live aku ni, aku ni cakap benda sama je. Tak habis-habis Melayu. Betul tak? Melayu Bumi Putera. Tapi bila aku fikir-fikir balik kan, aku perlu cakap. Aku kena sentiasa ingatkan orang Melayu dan Bumi Putera. Sebab aku tak nak orang Melayu dan Bumi Putera ni kena kenceng lagi, kena tipu lagi. Itu pasal aku kena cakap juga. Macam mana pun aku cakap, suka tak suka aku kena cakap. Dan aku bagi tahu kan, kalau tak nak tengok live aku, tak apalah, pergilah nak buat macam mana kan. Tapi aku kena bercakap. Sebab kalau aku tak bercakap benda ni, aku takut orang Melayu ni lupa. Orang Melayu ni alpa. Bila lupa dengan alpa ni, ditambah dengan gerakan Rek Binami ni yang menghasut orang-orang Melayu, akhirnya orang Melayu hilang lagi jalan dia tu. Lepas tu buat silap macam PRU14. Jadi itulah sebab aku bercakap. Sorry lah guys kalau rasa aku ni membebel, tapi ni memang kerja aku untuk membebel. Dan aku nak bagi tahu, bukan aku ni sekadar membebel dalam video je. Aku turun padang, aku berjumpa dengan orang muda, aku berceramah, aku berpasi dekat pentas speaker corner. Semua aku turun. Kan? Kita bukan sekadar cakap dalam video live je, tak ada. Aku semua benda aku buat. Ground pun aku turun. Jadi kepada mereka-mereka yang page-page berkenaan ni, tampil lah. Betul tak? Rani Kuluk fan ke, Amran fan ke, kan? Ana tahu ke. Jangan ingat aku tak tahu. Aku tahu. Cuma nantilah masanya akan tiba lah kan. Dia orang ni semua ni, kita akan ajar. Sabar, tunggu. Kita akan ajar. Kita takkan berdiam diri guys. Aku tak boleh berdiam diri. Tak boleh. Mereka-mereka ni semua kita kena ajar. Sebab inilah yang cakap mengundang masalah kepada kita. Perpecahan kaum, pergaduhan antara kaum lain dengan Melayu ni. Melayu dengan Melayu bergaduh, Melayu dengan Melayu ni hina menghina, kutuk mengutuk, Islam sama Islam berperang. Kerana apa? Kerana mereka ni lah ejen-ejen propaganda yang dilakukan oleh puak-puak DAP lah anak ni. Ni mesti ada yang marah ni. Sikit-sikit DAP. Kau ingat aku suka sangat ke nak cakap pasal DAP ni, nak popularkan DAP? Tak ada. Tapi aku kena cakap. Sebab memang realitinya, memang DAP lah yang paling bangsat sekali. Kan? DAP lah punca dia. Korang tengok cukup lah. Dah jadi kerajaan ni dari DAP. Cuba tengok apa Mahathir kata, apa keputusan, dia kena ikut cakap DAP. Sebab majoriti dalam parlimen ni. Ni masalah bila orang yang tak tahu ni. Lepas tu bila dia tak tahu, Rek Binami pun komen, dia pun percaya dengan komen-komen propaganda ni. Kita kena tahu, kita kena celik politik, kita kena tahu politik. Aku ni bukan nak cakap politik sangat pun, tapi kena cakap. Sebab kalau tak cakap,
kita hilang kuasa politik. Ajar memang kita ajar ni. Memang aku akan ajar. Tunggu sampai satu masa kau tengoklah nanti kan. Kan baik punya kita bagi main-main kan. Aku bukan something. Tapi yalah kan, tengok je lah, tunggu je lah. Biar apa guys, aku harap korang pun semua sama lah, dapat wake up lah, dapat sama-sama bantu aku lah. Aku kalau aku bercakap, aku boleh bercakap. Aku macam sekarang lah, aku bebel kan. Ada 6,000 lebih ni. Aku bebel. Aku boleh berbebel. Aku boleh bercakap. Aku boleh kongsikan apa yang aku tahu kepada mereka yang percaya. Alhamdulillah. Apa kau orang perlu buat, kau orang pula kena sampaikan kepada yang lain. Kau orang pula kena alert. Kau orang pula kena didik anak muda yang lain ni untuk berhati-hati. So bila benda ni kita buat, alhamdulillah kita akan berjaya. Tak guna kalau aku bebel-bebel tapi kau orang tahu, kau orang diam je. Tak boleh. Jadi apa perlu kau orang buat, tu lah cakap live ni aku suruh share, kongsikan. So kita buat kerja kita buat. Kalau orang nak tengok, tengoklah. Kalau tak nak tengok, nak buat macam mana. Begitu juga dengan apa yang aku cakap. Kalau yang nak terima, nak accept, terimalah. Tak nak terima, nak buat macam mana, betul tak? So aku buat tugas aku, kau orang buat tugas kau. Yang penting kita sama-sama sedarkan masyarakat, sedarkan orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah. Aku cakap macam gini, bukannya aku resis tau. Bukannya aku resis, cakap asyik Melayu je, asyik Bumiputera Sabah Sarawak je. Habis China dengan India ni macam mana? Bukan. Aku ni, orang tak kenal aku, orang cakap lah aku resis. Tapi inilah mesej dia. Sebab aku ni Atra Melayu, orang Melayu. Jadi memang tugas aku ni kena sedarkan orang Melayu dulu. Sebab nak bagi tahu juga dengan China dengan India yang ada ni. Ni aku bagi simple je. Kalau ada lah China dengan India tengok, aku yakin ada. Aku bagi simple je. Negara ni, Malaysia ni, majoritinya adalah orang Melayu. Okey? Okey. Aku tolak Sabah dulu, tolak Sarawak, okey? Semenanjung ni. Semenanjung ni majoritinya adalah orang Melayu. Okey? Jadi DAP ni berkempen dengan resis dan perkauman. Korang kaum Cina, kaum India boleh bayangkan, andai katalah ditakdirkan Semenanjung ini, kita cerita tolak Sabah ni, oleh bukan Melayu. Semenanjung ini ditadbir oleh bukan Melayu. Korang rasa-rasa aman ke? Korang rasa-rasa akan aman ke bila negara ini ditadbir oleh bukan majoriti? Mana-mana negara dalam dunia ni tak ada yang minoriti mentadbir. Majoriti yang mentadbir negara tu. Melainkan dia lain juga. Melainkan South Africa. Sebab apa South Africa? Sebab dah dijajah lama oleh orang kulit putih. Dan orang kulit putih ni pun, populasi dia pun memang banyak. Tu lain. Tapi bukan macam tanah Melayu. Sebab waktu Portugis datang dulu, kita dah ada raja-raja Melayu. Ingat tu? South Africa dulu, aku pergi ride South Africa, aku tengok South Africa dulu, dia tak ada raja. Dia tak ada pembesar, dia tak ada tamadun. Jadi bila orang putih ni datang, Belanda datang, dia jajah terus. Berbeza dengan kita. Waktu Portugis datang nak jajah dulu, kita ada raja Melayu. So itu sebab hari ni, macam mana sekalipun, kepada kaum Cina dan kaum India, ini sebab yang kita selalu cakap. Tolak DAP, tolak politik perkauman yang dimainkan oleh DAP. Sebab apa? Saya nak bagi tahu. Orang Melayu ni insya-Allah, saya yakin orang Melayu takkan berpecah. PRU 13 kita dah tengok, PRU 14 kita dah tengok. Sokongan pengundi Cina kepada DAP. Kita dah nampak dah. Tak boleh tipu lagi. PRU 15 ni bapak kepada segala pilihan raya. InsyaAllah orang Melayu takkan berpecah. Okey? InsyaAllah. Jadi PRU ke-15 nanti kita akan dapat lihat, okey, undi kaum yang berlaku. Orang Melayu sudah pasti akan menolak Pakatan Harapan secara total. Jadi di sinilah kita nak tengok orang Cina. Kalau orang Cina masih lagi menyokong DAP, saya rasa boleh fikirkanlah. Kaum Cina boleh fikirkan
Apa persepsi orang Melayu bila melihat kaum Cina berbondong-bondong mengundi parti DAP? Sedangkan dengan jelas, dengan nyata, dengan terang, parti DAP ni adalah parti chauvinis, parti resis, parti perkauman. Jadi kepada orang Cina, begitu juga dengan kaum India. Saya nak bagi tahu kaum India, brother kita, jangan sokong DAP. Tak pandainya dia orang ni. Dulu dia cakap, oh ini Melayu rasuah, oh ini Melayu UMNO rasuah, oh ini Melayu tak pandai, ini Melayu corruption. Semua dia cakap. Bila Lee Kuan Yew jadi Menteri Keuangan, bodoh. Betul tak? Kita ingat DAP ni pandai. Banyak orang ingat DAP ni pandai. Wah, Lee Kuan Yew ni mesti bagus punya. Lee Kuan Yew ni Cina DAP mesti bagus punya. Cina DAP mesti pandai mentadbir negara punya. 22 bulan Lee Kuan Yew jadi Menteri Keuangan. Apa yang bagus dia cakap? Apa yang bagusnya? Tak ada, bodoh. Apa dia bagi? RM30 Paulet. Apa voucher RM30 tu je dia bagi. Dia samun sana, rasuah dia digugurkan. Tu kita songkit balik. Tu ni. Jadi 22 bulan dah terbukti dah. Pemimpin Cina dalam DAP tak pandai, bodoh. Betul tak? Dia orang tak pandai mentadbir negara ni. Bodoh piang, memang tak pandai mentadbir negara ni. Jadi tak ada sebab lah kalau kita nak sokong lagi Cina DAP ni. Tak ada sebab kita nak sokong Anwar Ibrahim ni. Tak ada sebab kita nak sokong Mak Sabu ni, Amanah Khalid Samad ni semua. Tak ada sebab. Wake up guys. Saya minta kita wake up. Sorry lah ajak korang teman aku memandu ni. Nak baca komen tak boleh. Kena fokus pada jalan ni. Baca sikit-sikit boleh lah. Tadi ada saya share video pagi tadi tu, Tun Mahathir cakap Anwar ni liberal. Memang Anwar ni liberal. Saya nak bagi tahu korang Mungkin korang tak tahulah aku rasa. Korang boleh google balik Anwar Ibrahim. Dengar Anwar Ibrahim pernah saman Tun Dr. Mahathir. Dengar ni. Anwar Ibrahim pernah saman Tun Dr. Mahathir 100 juta. Ramai yang tak tahu ni. Kau boleh buka Google balik ni. Boleh Google, lepas ni boleh Google aku cakap. Anwar Ibrahim pernah saman Tun Mahathir 100 juta. Tetapi saman tu Anwar kalah. Kenapa Anwar saman Tun Mahathir? Sebab Tun Mahathir kata Anwar ni pengamal homoseksual. Bukan aku cakap, Atuk yang cakap. Tun Mahathir kata Anwar ni pengamal homoseksual. Jadi Anwar ni nak tunjukkan bahawa dia ni bukan pengamal homoseksual. Dia saman Tun Mahathir 100 juta. Dan kes tersebut Anwar kalah. Tahu macam mana Anwar kalah? Submit apa semua ni dalam bahasa Melayu. Anwar submit dalam bahasa Inggeris. Dia sendiri yang buat kalah. Faham tak? Supaya alasan mahkamah buat ketetapan dia kalah kerana technical. Nampak? Ini Anwar ni strategi dia aku tahulah, aku tahu sangat-sangat lah. Kan? Begitu juga dengan saman aku, kan? Orang duk cakap pasal saman aku. Kita ni pegang amanah tau. Aku bukan nak cakap apalah. Memang Anwar ni, kan, ada video dia terekam budak lelaki. Ada video dia terekam budak lelaki. Kau boleh tengok dekat YouTube Papa Gomo je. Video dia terekam budak lelaki. Takkan nak tampilkan budak tu, entah jadi apalah kat budak tu. Betul lah. Jadi kadang-kadang kerahsiaan tu penting. So macam aku ni akan ambil diri aku ni, aku siap untuk berkorban. Tak ada masalah, kan? Kena saman sama lah. Bukan boleh mati pun. Betul lah. Jadi pada aku ni perjuangan lah. Aku boleh buat apa saja dalam perjuangan ni. Yang penting negara ni tak jatuh ke tangan yang salah. Yang penting orang Melayu jangan berpecah belah. Aku boleh buat apa saja. Masuk lokap ke, kena tangkap ke, aku tak peduli pun. Sebab pada aku yakin dengan perjuangan aku. Ini bukan ideologi yang serong. Kalau orang cakap ideologi aku ni, tak ada. Orang cakap aku ni totok UMNO, semua pemimpin UMNO betul. Tak juga. Aku memilih wadah perjuangan UMNO ni kerana UMNO ni Parti Keramat Orang Melayu. Ni aku kongsi dengan semua ni. Tapi soul aku ni, jiwa aku ni
orang Islam Melayu tau. Jadi apa saja demi kebaikan orang Islam, orang Melayu ni, termasuk Bumiputera, Sabah dan Sarawak, aku akan support. Aku akan sokong. Cuma parti politik wadahnya adalah UMNO. Aku pilih UMNO. Tetapi berpegang kepada Islam dan Melayu ni. Ni orang cakap Toto, pemimpin UMNO tak betul, aku tegur. Balon tak ada, kita hormat institusi, aku tegur. Kan? Pada aku hari ni kita kena berani bercakap benar. Kita kena jujur. Kita kena jadi suara rakyat. Betul tak guys? Suara rakyat. Ini Toto UMNO tak ada. Betul-betul, salah-salah. Kan? Jangan hipokrit. Jangan menipu. Hari ni rakyat. Tapi alhamdulillah lah kan, tengoklah petang-petang macam gini pun, buat live pun 6,000 juga, 7,000, 6,000. Kan? Terima kasih guys, terima kasih. Aku tahu korang sayang aku. Doakanlah perjalanan saya ni selamat sampai rumah. Ni lah, minta visi. Tak boleh visi lagi. Tak boleh visi lagi. Untuk makluman, tak boleh visi lagi. Kalau boleh visi, saya dah bawa dah visi. Ada komen, saya takut nak visi. Ini saya nak bagi tahulah kepada haters yang tengok live saya ni. Ini orang dia ni, yang live politik ajak video call. Ni orang dia ni. Pemula ni. Pemangkin permulaan ni 2018 yang live politik ajak video call. Ni orang dia. Tak pernah takut. Boleh tengoklah. Banyaklah akib-akib video-video lama tu. Siapa nak visi, anytime boleh visi. Tak ada masalah. Aku tak takut dengan siapa-siapa pun. Ini cicak-cicak mengkarung ni. Pui! Kan? Hujan lah babe. Nak buat laju pun tak berani lah. Kering tekak. Sikit lagi 4.5. Kedah Yelah, aku ni orang politik kan. Orang politik. Tapi bila dalam orang politik ni, aku kena tengok lah. Banyak benda lah aku kena tengok. Sosial, masyarakat, apa yang rakyat suka, apa yang rakyat nak, apa yang rakyat nampak. Jadi semua benda ni aku kena ambil dan jadikan aku input untuk aku olah dalam skop politik, bagi korang faham. Sebab kalau aku bercakap politik yang lama politik lama ni, korang mesti tak fahamnya. Betul tak? Jadi aku kena olah untuk aku bercakap dalam konteks politik, bagi korang faham. Hari ni orang macam ni lah, orang Kelantan kata mudah basuh. Mudah peher. Mudah peher. Kalau tak peher payah lah. Jadi kita royak mudah peher. Tak payah nak geger-geger. Kita royak sedah, orang peher selalu. Kalau orang nak belik kau tu, nak belik kau ni, tak peher-peher juga. Jadi kita royak mudah peher. Cakap Kelantan dah style. Ya, takut hanya pada Allah bro. Terima kasih lah korang. Kata apalah, dah lama tengok live aku ni. Aku nak drive ni. Tengah drive ni, hujan ni. Hujan sepanjang jalan jugalah. Pandu selamat. Sebab tu saya tengah fokus ni. Tak boleh nak baca komen korang, minta maaf. So itulah, dah setengah jam lebih kurang ni live dengan korang ni. Terima kasih lah layan aku borak. Tapi apa pun, ingat guys, jangan kita berpecah guys. Aku kadang-kadang aku sedih juga. Sedih bila tengok orang Melayu, sekeru Melayu. Aku tengok orang Melayu ni yang berfahaman liberal. Aku sedih. Kan? Bila aku tengok ada orang Melayu cakap, tak apalah. Ini tak apalah, kita ni negara Malaysia, kalau tak bila nak maju. Kita memang dah majulah. Kan? Kita ni kena buka freedom, tak boleh. Kita kena ada kebebasan. Kita kena ada hak sama rata, baru negara kita boleh maju. Ini orang-orang yang berfahaman liberal ni kita tahu orang-orang yang berfahaman liberal, dia akan gunakan ayat ni. Kita kena freedom, kita kena ada kebebasan, kita tak boleh terkongkong, kita bukan lagi katak bawah tempurung, kan? Tak perlu ada lagi hak sama rata. Kita nak jadi maju macam negara lain, kita nak jadi macam Korea maju, kita nak maju macam Jepun. Aku tak nafikan, memang aku pun nak negara ni maju. Pemimpin UMNO ni nak negara ni maju. Aku pun nak negara ni maju. Tetapi kita kena tengok balik.
komposisi yang ada hari ni. Kita jangan tengok oleh kerana kita, jangan berpahaman liberal bro. Guys, kau tengok aku cakap kau memang nak maju macam Jepun, kau memang nak maju macam Korea. Tapi cuba kau tengok, orang Korea tu bangsa orang Korea tu, kalau kerajaan dia jatuh, yang naik kerajaan baru bangsa apa? Bangsa apa guys? Korea. Begitu juga dengan Jepun. Kan? Kerajaan Jepun tumbang, naik kerajaan baru, bangsa apa? Bangsa Jepun. Tapi berbeza dengan kita kat Malaysia. Kalau kerajaan tumbang, macam mana PRU14 itu hari kau boleh tengok, betul, atuk Perdana Menteri Melayu. Tapi kalau kau tengok betul-betul kerajaan tempoh hari, ditadbir oleh bukan Melayu, majoriti bukan Melayu. Jadi ni tak bagus. Tak bagus untuk negara kita ni, yang mana komposisi Melayu adalah komposisi yang ramai. Betul tak? Yang ni aku ajak korang fikir ni. Jadi kalau ada kenyataan-kenyataan budak-budak liberal ni, biasa budak-budak Melayu liberal lah, dia tak tahu lah nak cakap dia ni liberal ke tak. Dia ni poyo-poyo lah, baru belajar minum Starbucks ni kan. Baru belajar minum Starbucks, baru pandai-pandai main tweet kan. Poyo-poyo, gaji pun tak banyak tapi poyo je lebih kan. Dia orang berfikiran macam tu. Jadi ni korang kena cakap dekat dia orang. Kena cakap dekat dia orang, kita ni macam mana pun, negara ni orang Melayu yang kena takbir. Orang Melayu yang kena takbir negara ni. Barulah ekonomi boleh maju, barulah negara ni boleh aman. Sebab kalau bukan Melayu yang takbir negara ni, melingkup. Dah melingkup, orang Melayu melingkup, apa lagi? Dia akan jadi pergaduhan kaum. Dia akan menimbulkan ketidakpuashatian orang Melayu tu. Betul tak? Macam itu hari lah, 22 bulan orang Melayu tak puas hati. Orang Melayu rasa terancam. Lepas tu penghinaan Rasulullah, penghinaan kepada agama Islam kan? Macam dia orang ni tak pernah baru masuk negara kita pula duduk. Padahal dah lama dah duduk kat negara kita. Takkan dia tak tahu Islam agama rasmi persekutuan? Jangan kacau ini, jangan kacau itu, jangan kacau. Tapi kacau juga, ada juga yang kacau. Jadi aku harap korang boleh sampaikan lah kalau ada budak-budak Melayu. Sebab aku risau budak-budak Melayu ni. Aku tak risau pada orang Cina, orang India ni. Aku tak risau. Sebab pada aku itu mereka. Itu mereka. Orang Cina, orang Cina. Orang India, itu mereka. Kan? Mana-mana negara pun itulah juga. Itu mereka. Tapi aku risau ni orang Melayu kita sendiri. Orang Melayu kita sendiri. Sama kulit dengan kita. Cakap mengaji pun bagus. Tapi fahaman dia liberal. Fahaman dia liberal. Ni bahaya guys. Aku tengok 5 tahun ke 10 tahun akan datang, ini ancaman terbesar kita. Lepas tu kalau ada mak bapak yang tengok live aku ni kan, tolong-tolonglah tengok-tengok anak-anak tu. Jangan lepaskan macam tu saja. Kalau ada abang-abang, akak-akak, ada adik-adik ni, tolong tengok adik-adik tu, nasihatkan adik-adik tu, cerita kan. Tak nak jadi macam video aku yang viral tu. Apa bukti ni tanah Melayu, nampak? Sampai budak Melayu sendiri boleh cakap macam gitu. Apa bukti ni tanah Melayu? Sebab apa? Dia tak ada knowledge. Mak bapak dia tak guide dia, tak bagi tahu dekat dia. Jangan ingat bila kita pergi sekolah, anak kita pergi sekolah, kita belajar kat sekolah, okey, kita dah tahu pasal sejarah kat sekolah. Tak boleh. Kita ni, orang dewasa ni, kita kena bercerita dengan budak-budak. Saya bercerita dengan anak-anak saya. Saya bagi tahu Malaysia, you are Malay. Sebab 2 orang anak saya yang dulu tu, dia ada darah Chinese lah, dengan mak dia campur Chinese kan. Jadi bila dekat mak dia cakap dia Chinese kan. Jadi saya cakap kat dia, no, you are Malay. Because blood from me, I'm a pure Malay. You are Malay. No, you not Chinese. You are Malay. You are pure Malay. Saya bagi tahu dekat anak saya. Bukan kita nak asut dia orang racist tak. Tapi kita nak bagi tahu ini tanah Melayu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? Kita kena pertahankan. Jadi saya minta dengan korang semua, tolonglah bagi tahu dekat anak-anak, bagi tahu dekat adik. Kalau adik yang tahu, abang tak reti bahasa, bagi tahu dekat abang. Tak salah dengan cara yang elok lah, jangan cara biadab. Brother, lu tahu tak? Tak boleh lah kan. Cara yang elok lah, lain lah dengan abang. Lain dah kesangkut-sangkut dah. So guys, aku rasa okey lah, setakat tu je lah. Apa pun, terima kasih lah tengok live aku ni membebel-bebel kan.
Ingat guys aku ni bukan siapa-siapa pun. Aku ni sama macam korang. Orang susah kan. Orang susah, kecil-kecil jual sayur, kat Kampung Pasir jual sayur. Jual mak aku pun jual kuih tepi jalan kan. Aku hidup warna-warni, masuk polis, ada kes, kena tahan kerja, niaga pasar malam. Ramai orang tak tahu aku ni kan. Orang mungkin ramai yang kenal aku macam gini, orang tak tahu kehidupan aku macam mana kan. Sebab tu dalam hidup ni aku selalu yakin setiap yang berlaku ada hikmah dia. Macam contoh aku lah bila aku orang susah aku memang susah. Besarkan adik-adik aku tanggung adik-adik aku kan. So aku minta polis, dapat polis. So aku training polis. Lepas tu aku kerja kat Ampang. Lepas tu aku ada kes, aku kena tahan kerja. Masa aku kena kes, kena tahan kerja tu, mak aku tak tahu pun, mak bapak aku tak tahu, adik-adik aku semua tak tahu. Aku tak cakap dekat dia orang, walaupun aku masa tu separuh gaji. Gaji aku 400 lebih je. Aku berniaga pasar malam. Aku tak buat kerja haram ni, aku cari kerja halal. Aku buat niaga pasar malam daripada Uptown Damansara lama dulu. Niaga pasar malam Taman Melawati, Bandar Baru, Ampang, Keramat Permai sampailah buka Uptown Danau Kota 2006. Aku berniaga kat Uptown Danau Kota tu. Ramai orang tak tahu saya berniaga kat Uptown Danau Kota daripada 2006 lagi. Jadi kehidupan aku ni warna-warni tau. Tapi bila sampai satu masa hari ni lah sebagai contoh aku realise tau, betul setiap yang berlaku ni ada hikmah dia. Allah dah tentukan dah perjalanan hidup kita. Sebab aku fikir apa, kalau dulu masa aku polis, aku tak ada kes, aku tak ditahan kerja, mungkin hari ni aku akan berkhidmat, masih lagi berkhidmat dalam pasukan polis. Tetapi Allah dah takdirkan bahawa aku ni ada kes, tahan kerja, dan hari ni aku berjuang untuk orang-orang Melayu. Kalau aku dulu dalam polis, aku rasa aku tak boleh buat apa yang aku buat lagi ni. Aku tak boleh buat apa yang aku buat lagi ni. Dan rezeki aku mungkin tak sama dalam hari ni. Jadi Allah dah tentukan dah perjalanan hidup kita. Apa yang penting, kena bersyukur dengan apa yang ada. Aku bersyukur dengan apa yang aku ada. Aku bersyukur adanya Mami Onang yang yelah hari ni hidup aku dengan anak-anak aku. Aku bersyukur Allah bagi aku satu, orang cakap tak tahulah, jiwa yang sangat besar dalam perjuangan ni kan. Macam Dr. Asap cakap lah, Dr. Asap dia panggil aku ni Umar Al-Khattab. Gomong, you ni Umar Al-Khattab. Jadi aku banggalah. Kalau itulah aku banggalah. Jadi inilah takdir kan. Kita semua ada sisi gelap masing-masing. Aku pun ada sisi gelap, korang pun ada sisi gelap. Korang ada, tahu tak tahu je kan. Tapi apa yang penting, kita kena percaya setiap yang berlaku ada hikmah dia. Begitulah juga dengan PRU14. Pakatan Harapan menang, BN kalah. Kita yakin, aku yakin ada hikmah. Hikmah dia kita dapat lihat betapa teruknya Pakatan Harapan ni, betapa bangsatnya parti DAP ni, betapa kemaruknya Anwar Ibrahim nak jadi Perdana Menteri. Hikmah guys, setiap yang berlaku ada hikmah dia. Jadi inilah diri aku hari ni. Aku tak anggap aku ni hero kepada orang Melayu, tetapi aku nak orang Melayu yakin dengan aku bahawa aku ni adalah panglima perang bagi orang-orang Melayu. Aku sanggup berperang untuk orang-orang Melayu. Bukan berperang menggunakan senjata, tetapi berperang menggunakan